Okey, kalau kelenjar pituitary, dia rembeskan hormon apa? Antara hormon yang cikgu rasa senang dan mudah untuk kamu hafal adalah hormon pertumbuhan. Okey, gonadotropin hormon, GH. Dia merangsang pertumbuhan kamu di peringkat kanak-kanak. Jadi kalau tak ada hormon ni, tak dirembeskan, kamu akan mengalami masalah kekerdilan lah. Tetapi kalau lebih pun tak bagus hormon pertumbuhan ni, di mana akan ada penyakit. Dia jadi besar lah, dia lebih besar dan lebih tinggi daripada orang lain lah. Kegergasian. Sekejap lagi kita tengok gambar. Kemudian kita tengok kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni dia akan rembeskan hormon tiroksina. Kamu kena hafal ya. Kelenjar pituitary rembeskan hormon pertumbuhan. Kelenjar thyroid rembeskan hormon tiroksina. Apa hormon tiroksina ni buat? Dia akan kawal kadar metabolisme badan kamu. Apa benda kadar metabolisme badan ni? Sebenarnya metabolisme ni adalah gabungan proses-proses biokimia dalam badan kamu. Tapi ini agak deep ya, bukan level kamu, tapi cikgu cerita sajalah. Di mana apa proses-proses biokimia ni? Contohnya kamu bernafas, kamu makan, makanan tu dihadamkan, kemudian macam mana sel kamu dapat nutrien daripada makanan melalui darah, kemudian bagaimana otot kamu gunakan tenaga, okay, macam mana waste product disingkirkan daripada badan. Itu semua adalah proses-proses biokimia, gabungan-gabungan proses biokimia yang badan kita gunakan untuk tukar makanan kepada tenaga. Panjang, itu adalah metabolisme. Bahasa senangnya, badan kita dapat zat tu ditukarkan kepada tenaga, tetapi dia ada beberapa proses biokimia yang lain, itu sebenarnya adalah metabolisme. Tapi kalau kita selalunya kalau orang-orang akan cakap dia gemuk sebab metabolisme dia rendah. Dia kurus sebab metabolisme dia tinggi kan. Sebenarnya itu sebenarnya merujuk kepada kadar metabolisme, di mana selalunya orang yang kurus ni, kenapa dia makan banyak pun dia tak gemuk, dia kurus. Sebab kadar metabolisme dia tinggi. Maksudnya dia makan benda tu cepat bertukar. Makanan dia tu cepat ditukarkan kepada tenaga. Sebab tu dia kekal kurus lah walaupun dia makan banyak. Tetapi untuk orang yang badan agak besar, yang obesity, di mana kadar metabolisme dia rendah sebab lambat. Makanan tu lambat ditukarkan kepada tenaga lah. Okay. Jadi dia tersimpan jadi lemak. Tak ditukarkan kan. Tak digunakan sebagai tenaga. Sebab itulah badan naik lah ya, agak gemuk. Okay, cukup panjang dekat situ panjang sangat. Itu sedikit tentang metabolisme. Tiroksina juga dia kawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Kemudian yang ketiga, kelenjar adrenal rembeskan hormon adrenalina. Dalam bahasa Inggeris dia hormon adrenalin. Apa hormon adrenalin ni buat? Selalunya hormon adrenalin ni dia akan keluar bila kita takut. Contoh kamu kena kejar hantu ke, kamu nampak hantu, kamu rasa seram, atau kamu kena kejar anjing ke, atau nampak ular, atau kamu terkejut dengan sesuatu, ataupun bukan saja dalam situasi kecemasan dan situasi yang menyebabkan kamu takut, juga dalam situasi yang menyebabkan kamu excited, gembira, happy. Contoh suka BTS. Pergi konsert BTS, pergi konsert EXO, dia punya excited tu berjoget sampai tak ingat dunia. Ketika itu juga hormon adrenalin dirembeskan. Okay? Ketika itu juga hormon adrenalin dirembeskan. Okay. Kalau dekat sini kita tengok dia tulis hormon adrenalin ni menyediakan badan untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Apa hormon adrenalin tu buat? Dia akan meningkatkan kadar metabolisme, kadar denyutan jantung, kadar glukosa dalam darah, saiz anak mata pun akan besar. Jadi bila itu semua ada, kamu dapatlah melarikan diri daripada apa yang buatkan kamu bahaya. Ataupun kamu adalah tenaga untuk meraihkan apa yang membuatkan kamu excited. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi kelenjar yang ada. Sebentar ya. Hang laptop cikgu. Okey, kemudian pankreas. Pankreas, dia sebenarnya merembeskan hormon insulin. Apa insulin ni buat? Dia mengawal aras glukosa di dalam darah. Kalau ayat buku ni kita boleh baca sama-sama dekat sini. Merangsang sel hati, menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen, kemudian disimpan di dalam hati. Okey, ceritanya begini. Bila kita makan, katakanlah kamu makan nasi. Nasi itu adalah glukosa, betul?
Nasi ni glukosa ya. Bila masuk dalam badan dia glukosa. Atau ayat mudah dia kita kata gula lah. Okey, jadi ini adalah paras normal gula yang sepatutnya ada dalam badan. Okey, ini adalah paras normal gula yang sepatutnya ada dalam badan. Okey, bila kamu makan nasi, okey, aras gula dalam badan kamu akan meningkat. Ini aras normal ya. Ini adalah meningkat. Okey, bila kamu makan meningkat. Apa tugas insulin? Dia akan, apa tugas pankreas? Dia akan rembeskan insulin supaya paras gula dalam darah kamu yang ini dia akan pergi ke normal semula. Itu tugas insulin. Bila kamu makan, aras gula ataupun aras glukosa dalam darah meningkat, insulin akan dirembeskan oleh pankreas supaya paras gula tadi kekal seimbang. Okay, itu tugas dia. Dia nak kawal aras glukosa dalam darah. Apa jadi dekat orang yang kencing manis? Pankreas dia tak berfungsi dengan baik, di mana apabila dia makan, paras glukos tu tak turun kepada paras yang normal. Sebab ada masalah untuk rembeskan insulin. Sebab tu dah dia dapat penyakit kencing manis. Jadi kalau mengikut penerangan yang dalam slide ni yang kamu sedang lihat ni, bagaimana gula tu daripada tinggi dalam badan lepas makan, tiba-tiba dia boleh jadi normal balik. Sebenarnya sel hati kamu akan tukar, dia akan ambil gula yang berlebihan ni tadi, dia tukar kepada glycogen, simpan dalam hati dan akan digunakan lah bila masa nanti kamu tak ada glukos dan kamu perlukan glukos, dia akan tukar glycogen tu kepada glukos balik lah. Okay. Okay, next, ovary. Ovary di sini seperti yang kamu lihat di dalam slide ni, dia merembeskan dua hormon ya, iaitu hormon estrogen dan progesteron. Apa fungsi hormon estrogen? Okay, jadi secara utamanya fungsi estrogen dia akan bagi kita ciri-ciri kewanitaan kita. Okey, dalam ni dia tulis ciri-ciri seks sekunder perempuan. Iaitu perkembangan payudara kita, pembesaran pinggul kita, orang wanita, badan lebih berlekuk kan daripada orang lelaki, dia bagi kita ciri-ciri keperempuanan, kewanitaan. Jadi untuk orang-orang yang dia lelaki tapi dia nak jadi perempuan, mereka juga suntik hormon ni estrogen supaya badan dia nampaklah ada lekuk, nampak macam keperempuanan sikit. Okey. Jadi hormon ni juga merangsang penghasilan ovum dan dia akan menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Kita tengok hormon kedua yang ovary rembeskan adalah progesteron. Progesteron ni apa fungsi dia? Fungsi dia ini, dia akan kekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Apa yang kamu kena faham, dinding uterus, apa tu dinding uterus? Dinding rahim. Uterus tu bahasa sains dia. Kalau bahasa yang kamu senang faham, yang kamu mudah dengar adalah rahim kan. Okey, jadi bahasa sains rahim tu, dinding rahim adalah dinding uterus. Dinding uterus kita, dia boleh menebal dan menipis tau. Dengan pengawalan ni, dengan kawalan estrogen dengan progesteron ni, dinding rahim kita boleh menebal dan menipis. Bila dinding rahim kita makin menebal, dia akan menunggu ada tak embrio. Embrio ni adalah sperma dan ovum yang telah bersenyawa. Kalau ada masa tu dalam rahim kamu, embrio tu akan menempel lah di dinding uterus. Sebab tu dinding uterus tu perlu tebal. Kalau dinding uterus tu tak tebal, dia tak ada tempat nak tempel tau. Baby tak boleh duduk lah. Okay? Jadi bila tiada kehadiran embrio di dalam rahim kamu, maknanya kamu akan period. Sebab dia akan nipiskan balik dinding tu. Okay? Itulah kita punya dinding rahim. Dia tebal nipis, tebal nipis. Bila dah makin tebal tapi tak ada penempelan embrio, dinding tu akan dinipiskan balik dinding uterus tu dengan cara kita period. Sebenarnya bila kita period tu, dinding uterus kita tu yang terhakis sebab dia nak nipiskan balik. Tetapi lihat di sini progesteron, dia mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Jadi hormon ni penting untuk ibu-ibu mengandung lah supaya kekal tebal, supaya baby dapat menempel di situ lah, supaya embrio dapat menempel dan membesar jadi baby. Okay. Kemudian akhir sekali kita tengok kelenjar endokrin untuk orang lelaki, testis. Iaitu testis ni dia akan rembeskan hormon testosteron. Seperti mana estrogen, testosteron dia akan bagi orang lelaki ciri-ciri lelaki mereka. Suara yang garau, ada misai, ada janggut, ada halkom. Itu adalah ciri-ciri orang lelaki kan. Jadi hormon testosteron tu yang menyebabkan mereka nampak macam lelaki. Kalau kita
Apa yang buat kita nampak macam perempuan? Hormon kita, hormon estrogen. Jadi selain memberi ciri-ciri kelelakian pada orang lelaki, hormon testosteron ni dia juga merangsang penghasilan sperma orang-orang lelaki. Okay. Okey, kemudian kita akan belajar tentang ketidakseimbangan sistem endokrin. Ketidakseimbangan sistem endokrin ni kita akan belajar dalam video